Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni wa hidayatan nasu'an wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم نحن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك ونحن الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أنصر رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ المصنف تعالى وعلى بأنه في الدارين. Tetapi tiada wajib tertib antara tiga itu. Bagi umpamu yang orang junub. yakni antara tayamum dan membasuh yang sahih dan antara menyapu segala satir yang menutup sakit itu. Bagi orang yang orang junub. yakni tiada tetapi aula jua. Tetapi tiada wajib. Tetapi tiada wajib tertib antara tiga itu. Antara tiga perkara itu tak wajib tertib. Tidak wajib tertib tiga perkara itu bagi umpamu orang junub. Mana umpama junub tu maknanya mandi orang yang berjunub. Dan seumpama orang berjunub ialah orang yang mandi daripada haid dan nifas sama. Tidak wajib tidak wajib bertertib di antara tiga perkara itu. Apa makna tafsir dia? Tafsir mana tiada wajib tertib antara tiga perkara itu bagi umpamu orang junub. Yani antara tayamum, ini tiga perkara. Tayamum ganti. Tayamum yani ialah tayamum ganti pada tempat yang sakit tak boleh mengenaikan air. Tayamum yani tayamum ganti daripada tempat sakit yang tak boleh mengenaikan air. Dan membasuh yang sahih. Dua. Tiga. Dan antara menyapu segala satir. Satir tu yang menutup sakit itu. Bahasa Arab panggil satir. Yang menutupkan sakit itulah kata satir. Tiada wajib tertib tu bagi orang yang junub. Bagi orang yang hendak mandi junub. Bagi orang yang mandi junub atau mandi janabah, artinya seumpama dia juga orang yang mandi daripada haid dan nifas. Yani tiada tiada wajib. Yani tiada wajib tertib antara tiga perkara itu. Yani tiada tafsir sikit. Yani tiada wajib tertib antara tiga perkara itu. Tiga perkara itu maklum. Tayamum ganti, basuh yang sahih yang tempat tak sakit. Yang ketiganya menyapukan segala satir.
menyapukan segala satid yang menutup tu sapuh dengan air. Tetapi aula jua. Tetapi sungguh pun wajib tu tak wajiblah. Bahkan aula. Tetapi aula yakni bahkan aula yakni aula bertertib. Aula yakni tertib itu aula. Jua. Maksudnya aula jua tidak wajib. Tertib di antara tiga perkara sini adalah aula. Mana lebih baik tertib daripada tidak tertib. Lebih baik tertib daripada tidak tertib. Supaya menghilangkan air itu akan bekas tayamum. Jadi tertib tu supaya aulanya tertib, supaya menghilangkan air itu akan bekas tayamum, akan tanah lah. Akan bekas tayamum ialah tanah-tanah. Ini masalah mandi ya. Nanti dia cerita balik. Supaya hilangkan air akan bekas tayamum. Jadi kita tertib tu mengikut yang dia sebut tadi. Mengikut tertib tu mengikut yang dia sebut tadi. Yang pertama, kita tayamum. Selepas pada kita tayamum, kita basuh anggota yang sahih. Selepas pada kita basuh anggota yang sahih, kita sapuhkan satid penutup itu dengan air. Maknanya kalau kita orang yang hendak mandi janabah, orang hendak mandi, orang yang mandi wajib, hendak mandi itu, jadi pertama kali dia tayamum dulu lah. Aulah. Pertama kali dia tayamum. Pertama kali dia tayamum. Selepas pada tayamum, dia basuh akan yang sahih. Seluruh badan yang sahih sebab dia nak mandi sekarang ni. Masalah mandi, masalah orang mandi janabah atau mandi daripada haid dan nifas. Jadi pertama kalinya aula dia mendahulukan tayamum. Tayamum, jadi belum nak buat apa-apa tu, tayamum dulu. Selepas pada tayamum, dia mandi. Dia basuh, dia mandi. Segala tempat yang boleh kena air tu, yang sahih tu, basuh ke semuanya. Itulah mana katanya supaya hilangkan air akan bekas tayamum. Jadi pertama kalinya kita tayamum. Pertama kalinya kita tayamum. Jadi apabila kita tayamum tu memanglah tanah-tanah tu lekat kat muka, kat tangan. Debu-debu tanah tu lekat kat muka, kat tangan. Maka yang keduanya kita basuh. Jadi dalam sambilan itu kita basuh tu, maka air yang kita basuh, kita mandi anggota yang sahih itu akan menyucurkan tanah-tanah yang lekat, debu-debu tanah yang lekat pada tangan tadi. Selepas tu, selepas pada kita basuh yang sahih seluruh badan tu, kita sapuhkan satir itu dengan air. Sapuhkan satir itu dengan air. Jadi mana ketika mandi tu air jangan bagi kena jugalah tempat-tempat yang apa dia? Yang ada penutup satir sana tu. Jadi masalahnya kita masalah mandi ni dia tak kira lah apa dia tempat yang sakit yang tak boleh mengenakan air tu, tak kira di mana tempat, sebab mandi dia kena meratai seluruh badan. Lepas tu fardulah kita katanya tempat sakit yang tak boleh kena air tu, di belakang ke, di dada ke, di paha ke, di betis ke, atau di tangan, di muka, di leher ke, ataunya di hujung kaki ke, tapak kaki ke, katalah di mana-mana saja tu. Maka
pertama kali mengikut yang aulanya, nah kita tayamum lebih dahulu. Mulai dengan tayamum. Sudah kita tayamum, kita basuh ke semua tempat yang boleh basuh. Kemudian di kawasan keliling mengikut yang dulu tu, kawasan keliling tempat yang sakit. Untuk basuh katfil di situ sebab takut air itu kena kepada tempat yang sakit. Selepas tu kita sapukan satir tu pula. Jadi maknanya kalau ya. Jadi apabila masa kita basuh tempat yang sakit tu macam disebut, yang jauh daripada tempat sakit tu boleh kita tuangkan air, jiruskan air tu seperti biasa. Tapi di tempat sakit tu jangan kita tuanglah. Tempat dekat-dekat dengan tempat sakit tu kita celupkan air dengan umpama perca, artinya kapas, kita tekankan di keliling. Tetapi kalau ada satir, ada menutup, maka tak boleh kita nak basuhkan satir. Tak boleh kita nak basuhkan satir. Maka sekiranya kalau ada satir, sekiranya kalau ada satir penutup tu gini, maka di kawasan tepi dia ni, kalau adanya begini, di kawasan tepi dia kita buat macam tu juga. Kita ambil pecah kain, artinya kapas, kita tekan kat tepi. Sebab nanti satir ni tak boleh kita nak sapu saja.
Satir ni kita nak sapu saja. Kawasan di tepi satir tu, kalau kita tuang tu akan basah pula satirnya. Maka jadi maknanya yang tempat yang sahih tu, yang kita yang tak sakit tu kita basuh macam biasa. Maka di kawasan dekat-dekat dengan tempat sakit tu, kalau tak ada penutup, tak ada satir, maka kita gunakan umpama kapal celupkan air, kita tekan kat tepi dia. Tapi kalau ada satir, maka kita tekan kapas. Umpama kapas tadi kat keliling dia, kat tepi dia. Contohnya begini. Contohnya ada tapalan begini. Maka di atas tapalan tu kita akan sapu dengan air. Lepas tu di tepi tu kita guna kapas, artinya pocor kain tu. Kita guna kapas macam ni. Kita selang, kita tekan kat tu. Tak kat tu, tekan sikit supaya merata. Sebab nak boleh tuang, tak nak tuang tu tak boleh, nanti basah tapalan ni pula. Maka kita celup, kita tekan. Letak tekan supaya air tu mengalir. Gitulah. Itu kali yang kedua. Selepas itulah barulah kita sapu akan yang menutup itu, sekiranya kalau ada. Itu maknanya jadi aula kita aula kita bertertib. Jadi maknanya mulai sekalinya sebab kita mandi ni, jadi seluruh badan mesti dibasuh, maknanya kita mulai dengan tayamum. Supaya apabila selepas pada kita tayamum tu, kita basuh ke seluruh badan, malaikat tempat yang sakit. Dengan cara kita basuh itulah bekas-bekas tanah, bekas-bekas debu tanah tu akan keluar bersama dengan cucuran air. Maka itulah sebab tu dia katanya tetapi aula jua supaya menghilangkan air, menghilang oleh air itu, air yang kita basuh yang sahih, yang keluar. Supaya menghilangkan air itu, air yang kita basuh di tempat yang sahih, kali yang kedua tu, pada nombor yang kedua tu akan bekas tayamum. Apa dia bekas tayamum? Ialah debu-debu tayamum yang lekat kat muka, kat tangan. Nanti kalau kita basuh yang sahih dulu, kena lap pula. Kalau kita mandi itu, contohnya kalau sakit tu kat dada masalah. Sakit tu kat dada masalah, ada tapalan ke tidak ada, samalah. Jadi maknanya kalau kita mandi dulu, basuh yang sahih dulu, nanti nak tayamum lepas pada tu, nanti kita kena lap bagi kering dulu. Kalau tidaknya tak boleh nak tayamum tu, nanti badan basah, nanti lekat tanah kat muka pula. Jadi kena basuh balik pula. Kena lap dulu. Lepas tu sudah lap tu, badan kita masih basah lagi, akan lekat debu kat muka, kat tangan. Sebab tu aula kita mendulukan akan tayamum. Nak bagi senangnya, begitulah. Itu masalah mandi. Jadi maknanya, sekali lagi saya nak ulang, sekiranya kalau kita nak mandi janabah ke, atau orang perempuan nak mandi haid dan nifas, sekiranya di satu tempat daripada mana-mana badan dia, daripada mana-mana tempat di badan dia itu ada sakit, tak boleh sampaikan air, tetapi tidak ada penutup, tidak ada satir, maka yang kena buatnya dua perkara saja.
Dua perkara saja, dan lagi pulanya dua perkara itu tak wajib ditartib. Kalau tak ada satib kan, maka kena buat dua perkara saja, ialah tayamum, ganti dan basuh tempat yang sahih. Lepas tu di antara kedua-dua tu, kita nak mendulukan tayamum pun boleh, atau nak basuh yang sahih dulu pun boleh. Tapi kalau nak ambil aulanya, kita basuh, kita tayamum ganti dulu. Kita tayamum ganti dulu, lepas pada tu kita basuh. Supaya basuhan air, basuhan itu menyucurkan debu-debu tanah. Begitu. Jadi dua perkara saja sebab kita tak ada pakai satib. Sekiranya kalau ada satib, maka wajib kena buatnya tiga perkara. Yang mana tiga perkara itu tak mesti ditartibkan, tak wajib ditartibkan. Maka sekiranya kalau nak ambil aula, maka kita dulukan tayamum diikuti dengan basuh yang sahih dan diikuti dengan sapukan dengan air pada di atas penutup satib, tapalan atau balutan. Itu masalah mandi. Dan demikian lagi pada wuduk. Di wuduk pun tidak ada tertib, tapi bukan seluruh wuduk. Demikian lagi pada seperti umpama junub, seperti umpama orang junub, pada wuduk. Pada wuduk. Tapi masalah wuduk kata tidak tertib tu semalam dah beritahu, tapi di sini tempat dia. Demikian lagi pada wuduk dengan nisbah kepada pada anggota yang sapu yang satu. Dengan nisbah kepada anggota yang satu anggota. Tak kira anggota lain-lain lah. Jadi dengan anggota yang satu, contohnya kita katanya ada di tangan, di lengan masalah. Sakit tu di lengan. Sakit tu di lengan. Lepas tu ada sakit, ada tapalan, artinya ada balutan di situ. Maka di anggota satu tu apa dia? Tangan lah. Jadi maknanya tidak ada tertib di antara tiga perkara pada tangan. Tapi dengan muka mesti tertib, dengan sapu kepala mesti ada tertib. Sebab tangan ni selepas pada muka belum pada sapu kepala. Jadi maknanya selepas pada kita basuh muka, sebab kita ambil wuduk ni muka kita fardu katanya muka tu tidak sakit. Muka tidak ada sakit, hanya di lengan saja. Maka apabila begitu kita mesti mulaikan dengan basuh tangan, basuh muka. Lepas tu nak berkumur tu maklumlah. Nak berkumur nak apa sebelum pada basuh muka tu macam biasalah. Kita basuh muka sebab muka tak ada kesakitan. Tak ada sakit. Basuh muka. Apabila selepas pada basuh muka belum pada nak sapu kepala. Di situlah. Selepas pada basuh muka belum pada sapu kepala, di situ tempat yang tak ada tertib. Di antara tiga perkara. Jadi selepas pada basuh muka belum nak sapu kepala, boleh kita nak buat mana-mana satu, nak mendulukan mana-mana satu daripada tiga perkara itu. Nak sapu satib dengan air dulu pun boleh. Nak mendulukan basuh yang sahih pun boleh. Tapi aulanya apa dia? Tayamum lebih. Aulanya kita tayamum. Selepas pada basuh muka, kita tayamum ganti tempat sakit di lengan. Selepas pada kita tayamum ganti, kita basuh tempat-tempat yang tak sakit. Yang jauh-jauh tu dirus macam biasa, tuang macam biasa. Batik dekat-dekat dengan keliling tempat sakit, sekeliling tapalan balutan satib sana itu, kita celupkan umpama kapas, tekan-tekan supaya mengalir di keliling. Selepas itulah kita sapu segala satu.
Selepas dah sapu segala sakit, sapu kepala, basuh kaki. Itu maknanya jangan sakit di tangan, tayamum belum basuh muka tu tak ada. Jangan tayamum belum pada basuh muka dah, sebab tayamum kita ganti daripada di tangan. Maka ikut waktu basuh tangan. Jadi waktu basuh tangan tu belum sapu kepala selepas basuh muka. Situ tempat dia. Maka dia antara tu lah. Nak tertib ke tak nak tertib ke boleh. Ada pun dengan nisbah dengan anggota yang adapun dengan nisbah dengan anggota dengan barang yang dahulunya dan barang yang kemudiannya, maka wajib tertib. Macam kata sini. Jadi maknanya kalau sakit di tangan, mana yang belum, yang dulu ialah muka, yang kemudian tu sapu kepala. Kalau sakit kat tangan, yang belum tu, yang dulu tu muka, yang kemudian tu apa dia? Sapu kepala. Jadi maknanya situ wajib kena tertib lah. Dengan maknanya tayamum tak boleh buat sebelum pada basuh muka, tak boleh buat kemudian daripada sapu kepala. Tayamum tak boleh kita buat sebelum basuh muka, tayamum ganti itu tak boleh kita buat selepas pada sapu kepala. Dengan maknanya luput tertib. Itu mana kata ada pun dengan nisbah dengan anggota ini anggota yang ada sakit. Adapun dengan nisbah ini adapun tertib antara tiga perkara. Adapun tertib antara tiga perkara dengan dinisbah dengan nisbah dengan ditilik, dengan diadu, dengan ditilik, dengan diadukan dengan anggota anggota yang ada sakit tangan masalah. Dengan anggota yang ada sakit tu di tangan masalah. Nisbah tu dengan banding dengan yang dahulu, dengan barang yang dahulu, itu ialah muka, dan barang yang kemudian ialah sapu kepala. Maka wajib tertib. Maka wajib tertib. Jadi maknanya tak mesti basuh muka belum pada tayamum, mesti sudah tayamum, sudah tiga perkara selesai, dan tiga perkara itu belum pada sapu muka. Wajib kena ada tertib. Mestikan buat tiga perkara itu sebab di tangan mesti buatkan tiga perkara itu selepas pada basuh muka, mesti dibuatkan tiga perkara itu sebelum sapu kepala. Maka antara itulah tak ada wajib tertib. Tapi maknanya tak boleh kita katanya wajib tertib dengan maknanya tak boleh kita nak sapu, nak tayamum belum pada basuh muka, tak boleh kita nak tayamum selepas pada sapu kepala. Itu maknanya wajib kena tertib. Kita katanya tak boleh nak tayamum belum pada basuh muka sebab sakit di tangan, tayamum ganti di tangan. Nak buat sebelum pada basuh muka tak boleh. Sebab tayamum ganti ganti daripada basuh di tempat sakit. Jadi pada maknanya tayamum itu tayamum itu ialah basuh.
Cumanya gantian saja. Tayamum itu ialah basuh. Tayamum itu ialah basuh. Ialah itu pada maknanya basuh. Cumanya gantian. Kalau kita kiranya basuh di tempat sakit tu lah kita tayamum. Jadi mana sakit di tangan, basuh tangan mestilah selepas pada basuh muka, belum pada basuh sapu kepala. Tengok. Dia buat kesimpulan sekali lagi. Maka hasil masalah ini, jika ada orang yang sakit itu junub. Maka hasil masalah ini masalah tayamum ganti. Jika ada orang yang sakit itu sakit di satu tempat, tak boleh kena air di suatu tempat saja, bukan seluruh, tidak. Junub, maka dikhiarkan dia, jadi diberi pilih. Diberi pilih, dikhiar, yakni diberi pilih, diberi pilih. Diberi pilih lah sebab ia tidak ada tertib. Diberi pilih, maka dikhiarkan dia, yakni diberi pilih kepadanya, kepada orang yang berjunub tadi, antara mendahulukan mandi. Mandi itu maknanya basuh yang sahih. Mandi antara mendahulukan mendahulu mandi, yakni mendahulu mandi, dikarenakan mendahulu mandi itu apa dia? Basuh yang sahih. Basuh yang sahih yang tak sakit. Mendahulu atas tayamum. Jadi maknanya kita mandi dulu. Selepas pada kita mandi, kita lap di muka di tangan, kita tayamum ganti. Boleh juga begitu pun. Dan mentakhir, dan ini satu pilihan, sebab dia tidak ada tartib. Dan mentakhirkan mandi daripada tayamum. Mana tayamum belum pada nak mandi. Maknanya tayamum belum pada nak jirus kat badan, nak tuang air kat badan tu, kita tayamum dulu. Mulaikan dengan tayamum, diikuti dengan mandi dengan basuh anggota yang sahih. Itu maknanya mentakhir, membelakangkan. Mentakhir, membelakangkan, mengemudiankan mandi daripada tayamum. Yang ni lah yang kata dulunya aula, supaya menghilangkan oleh air itu akan bekas-bekas tayamum. Iaitu apa dia? Mentakhir mandi daripada tayamum. Iaitu mentakhirkan mandi daripada tayamum. Mana tayamum dulu sebelum pada nak mulai mandi. Iaitu afdal. Di sini dia cakap afdal. Tadi dia cakapnya tetapi aula kan. Maka supaya apa dia? Supaya, sebab kalau kita dia utuh lah. Kalau kita tayamum dulu, maka lekat debu kat muka, kita boleh basuhkan, hilangkan bekas-bekas tayamum, debu-debu tayamum tu dengan air yang kita cucuk. Satu pilihan lagi. Dan ada dua pilihan tu lah. Masalah sapu tu tak apalah, mana-mana pun. Di belakang pun boleh. Jadi masalah katanya tayamum dengan basuh yang sahih tu, yang nak beri pilih. Tidak ada tertib. Tapi aulanya begitulah. Dan tayamum orang yang muhdis, yakni orang yang berhadas kecil, maka dan tayamum orang muhdis, ini orang yang berhadas kecil, itu waktu membasuh anggota yang penyakit. Ini waktu masa membasuh anggota yang penyakit, mana yang ada sakit. Kita katanya tangan masalah. Tengok. Jadi maknanya kalau orang yang berhadas kecil,
itu waktu membasuh anggota yang ada sakit tu, maka cara mana? Kita kena tengok pula sakit tu di mana, di muka ke, di tangan ke, di kaki ke, kena tengok di situ pula. Tengok dia katanya, maka jika ada penyakit itu di muka, maka jika adanya penyakit itu di muka, maka kita ni maklum basuh muka ialah perbuatan yang pertama kan. Muka tu ialah perbuatan yang pertama pada wudu. Dia katanya kalau di muka, maka wajib ia tayamum dulu daripada membasuh dua tangan. Itu. Kalau di muka, maka wajib kita tayamum belum pada nak basuh tangan. Lepas tu, maklum itu. Tayamum mesti belum pada basuh tangan. Memanglah. Sebab kita katanya, sebab yang tadi tu tayamum ganti daripada basuh tempat sakit. Maknanya, pada maknanya basuh. Maknanya kita contohnya kat dahi ni. Kat dahi ada tapalan, artinya kat pipi sini, kita katanya ada tempat tapalan di sini. Ada di pipi, artinya kat hidung masalah. Katalah, maka apabila ada tapalan di dahi masalah, ada tapalan di dahinya begini, sebab sakit tak boleh guna air, lagi pulanya ada tapalannya begini, maka yang lain tu kita basuh ke semua. Lepas tu kat pipi tu tekan-tekan dengan kapas celupan air. Lepas tu kita basuh. Maka yang sebelah bawah bagi satir tu yang tak boleh kita basuh kan. Maka kita gantikan dengan tayamum, mana satu juzuk di sini tu, satu juzuk di sini ialah akan dibasuh dengan secara tayamum. Mana selama mana tak rata di muka, tak boleh kita basuh tangan. Maklum dalam bawah. Jadi maknanya sekiranya kalau ada sakit tu kat muka, maka tayamum mesti duduk sebelum pada basuh dua tangan. Lepas tu apabila kata tayamum tu mesti belum pada basuh dua tangan, maka bolehlah. Bolehlah kita nak basuh muka dulu ke, nak tayamum ganti dulu pun boleh. Yang semalam tu salah cerita. Jadi masalah kalau sakit di muka tu diberi pilih lah. Diberi pilih kita nak mulaikan dengan tayamum dulu pun boleh. Yang semalam katanya kena basuh dulu tu, itu salah. Jadi maknanya boleh kita nak mulaikan kalau sakit kat muka, jadi maknanya kita nak basuh yang sahih dulu pun boleh. Artinya kita nak tayamum belum pada basuh pun boleh. Gitu. Dia tak apalah. Jadi katanya tayamum belum pada niat basuh muka sekalipun, itu dimaaf. Yang semalam tu salah. Yang saya katanya kena mulai basuh dulu belum pada tayamum, itu salah. Jadi yang naknya kalau sakit kat muka, naknya tayamum belum pada basuh tangan. Maka apabila kata tayamum tu mesti kena belum pada basuh tangan sebab sakitnya di muka, maka diberi pilih jugalah. Kita nak tayamum dulu. Boleh. Tayamum sudah, kita basuh yang sah. Artinya kita basuh yang sah. Kemudian diikuti dengan tayamum. Selepas tayamum kita basuh tangan. Tapi nak bagi aulanya apa dia? Tayamum dulu lah. Sebab kita tayamum, maka sekiranya dia ada tapalan kat dahi begini, maka macam biasalah, kita tetap tarik ke semua. Biarlah tanah kena kat tapalan pun biar tarik turun sampai ke bawah. Lepas tu kita basuh. Yang sahih yang boleh basuh, kita basuh.
Selepas tu kita sapu satik. 3 perkara. Selepas tu kita sapukan satik dengan air. Jangan jiru, bukan sapu dengan tanah. Sudah tu barulah kita basuh tangan. Itu. Tengok. Atau pada dua tangannya, ni masalah ada sakit. Masalah ada sakit. Masalah ada sakit tu pula, sakit yang tak boleh gunakan air tu pada dua tangan. Pada dua tangan. Jadi pada satu tempat daripada pada mana-mana daripada dua tangan. Masalah atau pada dua tangan. Jadi ada sakit itu dia katanya pada dua tangan. Jadi pada dua tangan tu sebab dua tangan bilang satu kan. Sebab cuba bilang rukun wuduk, basuh muka, basuh tangan, tapi tangan terdua. Begitu kita panggil. Kita bilang rukun wuduknya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kenapa tak kata basuh dua tangan? Masa kita bilang rukun, bilangkan rukun wuduk. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kenapa tak kata basuh dua tangan, sapu kepala, basuh dua kaki? Kenapa tak cakap gitu? Sebab nak bagi faham katanya dua tangan kiri kanan tu, kaki pun sama, bilang satu. Dia kata satu anggota. Jadi mana anggota wuduk ada berapa? Ada 4. Anggota wuduk ada berapa? Ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Mana kita bilang gitu kan? Muka, tangan, kepala, kaki. Maka tangan bilang 1. Walaupun ada 2 belah. Kaki bilang 1. Walaupun ada 2 belah sekali. Bilang 1. Maka masalahnya di dua tangan, di mana-mana daripada dua tangan, sebelah kiri ke sebelah kiri ke, artinya sebelah kanan ke, ada satu tempat sakit. Dan ada tempat sakit yang tak boleh sampaikan air, tapi di tangan tu setakat wajib basuh. Mulai daripada hujung jari sampai ke siku dan atas sikit pada siku. Adapun kalau ada tempat sakit di kawasan di sini yang tinggi daripada sebelah atas pada tempat wajib basuh, itu tak kira katanya, tak kira lah. Sebab dia dah lepas daripada kawasan wajib basuh. Kalau ada kat sini, artinya kat bau di sini, itu dah lepas, itu tak payah kita fikir dari awal lagi, sebab tu tak wajib basuh sebab luar daripada tempat wajib basuh.
Lepas tu masalah tengok lagi akan datang tu dia ada cerita ke tidak. Rasanya ada lah. Masalahnya ada dua tempat yang tak boleh gunakan air. Itu rasanya ada lagi. Tengok masalah di tangan adalah satu tempat daripada tangan sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada sakit. Maka dia katanya ditayamum dulu daripada menyapu kepala. Jadi tayamum itu sebelum pada menyapu kepala. Tapi selepas pada basuh muka tu, antara selepas pada basuh muka belum pada nak sapu kepala, antara tiga perkara tu boleh kita buatlah mana-mana satu. Dulu kan dengan mana? Selepas pada basuh muka, kita nak tayamum dulu ke? Kita nak basuh tangan yang sahih dulu ke? Atau kita nak sapu satip dengan air dulu ke? Boleh. Tapi mesti kena buat sebelum pada sapu kepala, selepas pada basuh muka. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya atau pada kepalanya ditayamumkan dia dulu daripada basuh dua kaki. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.